Seekor kijang dibaling lembing, cedera diri lari ke hutan. Jika tiadanya sungai Lembing, maka tiada bandaraya Kuantan. Kuantan tu wujud kerana apa? Kerana adanya sungai Lembing. Kalau tak adalah makna sungai Lembing tu, mungkin agaknya Kuantan tu tak mungkin jadi ibu negeri sekarang. Lembah terpencil ini pernah menjadi kawasan galian biji timah bawah tanah hingga ia mendapat gelaran El Dorado Timur Tanah Melayu. El Dorado adalah bahasa Spanyol yang bermaksud bersepuh atau yang berbalut emas. Di sinilah lokasi galian biji timah yang kedua terbesar di dunia selepas Bolivia sekitar tahun 1940-an dan 1950-an kerana mempunyai kolong-kolong yang panjang dan dalam. Ia dikatakan terdalam jika dibandingkan dengan lombong-lombong biji timah lain di dunia. Lombong biji timah bawah tanah Sungai Lembing ni dibuka sekitar tahun awal 1900 oleh kerajaan British yang masa tu dikenali sebagai PCCL. So lombong ni dibuka setelah mereka membawa pekerja-pekerja buruh daripada China datang ke Sungai Lembing lah untuk bekerja di dalam terowong bawah tanah ni. PCCL tu syarikat Inggeris, ya, mula bina membuat cari gali secara moden sikitlah, tetapi pada tahun 1900 dia tukar kepada PCCL. Jadi PCCL ni beroperasinya jabatnya di London. Dia datang sini untuk menggali biji timah. Tapi sebenarnya sini bukan biji timah aja, tajuk je biji timah tapi macam-macam ada. Mereka develop bandar ni sini 42 km daripada Kuantan, Hutan belantara dia tukar menjadi kawasan perlombongan. Jadi selain pada perlombongan, dia perlu menyediakan kemudahan-kemudahan. Kalau kita perhatikan bahawasanya di sini ada panggung wayang, di sini ada kelab buruh, kita ada hospital, kita ada macam-macam sini. Kalau dulu luar negara, pertama orang akan sebut Singapura. Tetapi selepas Singapura adalah Sungai Lembing. Kerana hebatnya Sungai Lembing itu menyebabkan ia menjadi nombor 2 di Melaya pada masa itu. Pada awal pembukaan lombong ni hanya pekerja daripada China saja yang bekerja. Kemudian bila dah makin lama sekitar 1930-an 40-an bermulalah pekerja-pekerja tempatan datang bekerja di sini. Segala biji yang ada sini dia akan hantar melalui port. Pelabuhannya kat mana? Ialah di Kuantan. Kalau kita pergi kat Kuantan tu, sepanjang kat menara tu, itulah pelabuhannya. Dia daripada sini pergi ke Pasir Kemudi dulu, melalui train lah, trek kereta api ni. Dia panggil loko lah. Sampai Pasir Kemudi ada jambatan tu kan. Lepas tu naik tongkang. Sampailah ke Kuantan, dekat menara tu. Di situlah semua pelabuhan bangunan-bangunan situ ialah bangunan PCCL. Di situlah jadi menyebabkan kalau Kuantan tu wujud kerana apa? Kerana adanya Sungai Lembing. Kalau tak adalah makna Sungai Lembing tu, mungkin agaknya Kuantan tu tak mungkin jadi ibu negeri sekarang. Tetapi jarah bandar ni memang gitu. Bandar Lombong dia akan naik tiba-tiba dan dia jatuh pun tiba-tiba. Kini Kuantan telah melalui pembangunan yang pesat hingga dinaik taraf sebagai bandaraya bagi ibu negeri Pahang. Namun bagi era perlombongan biji timah di Sungai Lembing, perbandingan antara Kuantan dan Sungai Lembing adalah jauh berlainan. Kuantan pun masa tu belum ada panggung wayang lagi, tapi Sungai Lembing dah ada. Dah ada kan. Masa tu boleh tengok wayang dengan bayaran 30 sen saja. Kesibukan dia 24 jam. Maknanya ibarat kalau contohnya kedai makan, kalau waktu sekarang ni tutup pukul 10 malam 12 kan. Tapi waktu kegiatan perlombongan biji timah ni 24 jam kedai buka. Memang ramai situasi pada masa tu lah. Apa yang saya dapat maklumat dulu sini semua free. Semua percuma. Hospital percuma, api percuma, air percuma ya. Yeah. Semua percuma. Maknanya di bawah satu pentadbiran, maknanya dia sendiri yang mentadbir. Maknanya hospital dekat atas, api, generator elektrik ada di kawasan dia, pam air, dia jaga betul lah bandar ni. Sebab tu dulu Sungai Lembing ni cukup fasiliti dia. Untuk pekerja buruh, dia ada tempat dia punya riadah dia. Jabat MPK sekarang tu kan, tu dia panggil kelab buruh. Siap ada kolam renang swimming pool belakang tu. Untuk pegawai dia ada tempat riadah dia tak campur. Untuk kerani ada tempat dia. Boleh katakan dulu sebut Sungai Lembing orang tahu, memang kaya-kaya. Orang Sungai Lembing ni kan, dengan lombong dia, dengan duitnya. Sebab barang-barang dia banyaknya daripada England. Kasut kelak lah, seluar Levi's lah, apalah benda-benda semua kan. Maknanya orang Sungai Lembing ni dulu isap rokok dalam tin yang mahal-mahal. Dulu kan, zaman-zaman kegemilangan dia lah.
Sini penduduk dia masa itu ialah 17,000 orang. Jadi semua di belakang-belakang ni penuh orang ni. Sebab duit banyak, duit dapat setiap 2 minggu dapat gaji. Tapi sekarang ni tinggal 700 orang. Begitulah keadaan ekonomi yang menguasai di Sungai Lembing. Malah Sungai Lembing lah di antaranya membantu ekonomi England yang tengah jatuh pada masa Perang Dunia Kedua. Saya terkejut bila ingatkan orang putih ni dengan penduduk kira macam belagangnya lah. Tapi sebenarnya mereka tidak begitu. Mereka amat prihatin, membantu, menolong. Apatah lagi doktor. Doktor dia kalau contoh sakit tak datang jumpa, dia marah. Dr. Freeman saya tu. Dia marah sebab apa tak datang. Begitulah dia punya penjagaan yang cukup teliti menyebabkan Sungai Lembing di antara yang menyumbang ekonomi kepada Malaysia dan juga England pada masa itu. Kalau kita tengok padang kat bawah tu pun dulu padang kriket dia. Padang tu memang cantik sangat lah, sampai sekarang pun cantik lagi. Rumput dia tu pun dibawa daripada England, rumput kelas B maknanya bahasa tu. Yang saya tahu padang bola ni dulu dia ada pihak Inggeris telah dia buat, memang bila hujan memang dia takkan bertakung air tu. Maknanya dia ada pula yang bawah tanah dia bina saluran yang ni lah untuk mengalirkan air daripada padang tu. Kalau air bertakung, ada seorang pekerja ni akan pergi cocok. Dia tahu kat mana. Jadi air tu akan keluar. Dia ada paip ikut tepi longkang tu kan. Paip tu turun dalam longkang, dengan air keluar lah. Paip tu stay ada dalam padang tu tapi tak berfungsi lah dah. Pihak pengurusan ketika itu telah merancang klasifikasi daripada pengurusan pekerja hinggalah kepada perancangan bandar Sungai Lembing. Perbezaan bangunan yang dibina untuk pihak pengurusan dari Eropah dan kepada pekerja tempatan hingga kini masih kelihatan perbezaannya. Kat sini daripada engineer ke atas kebanyakannya memang orang putih lah. Pada level-level yang ke bawah tu ketua-ketua bekerja tu barulah Melayu ataupun Cina. Kalau kita lihat dalam planning dia, bukit-bukit adalah tempat namanya European Bungalows. Manakala bawah ni ASEAN Bungalows. AB ASEAN Bungalow. Itu dia punya cara pembahagian perancangan Inggeris PCL. Kalau kita tengok sebenarnya bangunan Muzium Sungai Lembing ni merupakan bangunan rumah bekas pengurus besar Lombok. Ia dinamakan sebagai EB1 ataupun European Bungalow 1. Sebenarnya bangunan Muzium Sungai Lembing ni bereka bentukan kolonial vertikular di mana ialah adalah gabungan antara tradisional dan juga daripada British. Bangunan Muzium Sungai Lembing ini mula dibina pada tahun 1912 di mana ia bermula daripada bangunan yang berdindingkan kulit kayu dan juga beratapkan nipah, tapi ia telah berubah daripada masa ke masa sehingga akhir pengubahsuaian pada tahun 1926 di masa di bawah pengurusan HRM Holding. Bangunan ini juga sebenarnya telah dianggarkan berusia daripada 100 tahun. Terdapat lebih kurang 12 pintu masuk ke terowong perlombongan dan laluannya dapat berhubung dan bercantum ke terowong-terowong yang lain. Tapetong ni nama pekerja-pekerja Cina lah yang bagi. Tapetong ni kalau ikutkan dia pintu masuk utama lah. Sebab dulu ni memang laluan utama dia orang buat keluar biji dan terus ke kilang dia dekat bawah untuk proses. Yang terpanjang di dunia antara Tapetong ni sampai ke Miah. Dan Miah tu ialah terdalam di dunia. Ni terpanjang terdalam di dunia. Terus kalau kita ikut laluan ni terus je dalam 2 km kita akan sampai ke Lombok Mayah. Lombok Mayah ni adalah lombok yang paling dalam lah. Sebab dekat Tabeto ni kita cuma ada 14 tingkat paling dalam. Kemudian di Mayah ada 24 tingkat. Tapi sebenarnya kita ada banyak lagi pintu masuk. Kita ada gagak, ada banyak lagi ada wheeling. Tapi laluan ni semua dia bercantum antara satu sama lain. Sebab tu bila dia orang masuk sini, dia orang boleh keluar dekat tempat lain. Istilah terdalam di dunia, terpanjang di dunia berada di Sungai Lembing. Sedangkan kita bangunan tinggi dunia macam KLCC, KL Tower semua tu, kita highlight, kita promote dia besar-besar. Tetapi Sungai Lembing terdalam di dunia, tapi tak ramai orang tahu. Itu yang sedih tau. Tapi kita kena tahu, maklum 322 km tu adalah semua sekali terowong yang ada di Sungai Lembing. Cabang sana, cabang sini dia bercantum-cantum kan. Maknanya yang ni 2 km, yang ni 10 mana macam itulah. Keseluruhan tingkat adalah keseluruhan tingkat, keseluruhan terowong yang ada. Sebab kadang-kadang orang salah faham, panjang 322 km boleh sampai ke KL ni. Tak. Kalau sampai ke KL, tak ada yang kita. Banyak mana kita nak menempuh sungai tu. Dan kita kena tahu juga, kebanyakan terowong ni, dia tak menuju ke sungai. Pasal dia semua tuju ke bukit banyak. Sungai ke belakang kan. Dia mengelak kepada air lah. Air masuk kan. Dia kebanyakannya, yelah dia orang ni dah ada dia punya satelit bumi, dia kaji semua kan. Dia dah tahu, risiko dia terlalu tinggi lah. Untuk menghasilkan pengkang-pengkang di setiap terowong atau peringkat yang digali, bahan letupan atau pahat digunakan oleh pekerja. Ia perlu dilakukan dengan berhati-hati, teliti dan terperinci agar lombong bawah tanah tidak runtuh lalu memusnahkan keseluruhan terowong.
Pengkang ni sebenarnya kalau kita bahasa kita sekarang ni terowong ni lah. Tanah ni, terowong ni. Tapi orang dulu dia panggil pengkang. Dia ada pengkang sana, pengkang sini. Macam kita sedia maklum, macam Sungai Lembing ni yang boleh dalam sini 2,400 kaki. Bermaknanya 100 kaki ada satu tingkat. Maknanya ada 24 tingkat. Itu dipanggil pengkang-pengkang lah tu. Tapi kita dengan bahasa kita sekarang ni terowong tu lah. Dia letupan dia memang taklah terlalu kuat sebab dia gunakan untuk pecahkan batu tu saja. Sebab dia punya kedalaman dynamite untuk letak dalam tu dia dah ukur dah. Dia orang ni saya rasa kepala otak dia orang ni dah memang dah kaji dah. Kedalaman dynamite macam ni, lubang dia akan terbentuk macam ni. Besar ni kan. Jadi tak ada lah dia sumbat betul-betul dalam tu. Jadi kalau kita fikir risiko untuk runtuh tu ada. Sebab satu tingkat ke satu tingkat tu 100 kaki saja. 100 kaki bukan 30 meter lebih je. Bergantung pada struktur dia. Okey, struktur tu kalau dia rasa macam tak sesuai untuk bom tu, mungkin dia letak bom kan. Dia banyakkan manual tu korek je lah. Sebab daripada segi bergantung pada struktur tu lah. Apa yang saya dapat maklum daripada bekas-bekas pelombong ni. Tapi kebanyakannya dia gunakan dynamite lah. Namun kegemilangan aktiviti melombong di sini terhenti pada tahun 1986. Apakah yang menyebabkan terhentinya aktiviti perlombongan di sini? So ada pekerja ni yang dah tak dibayar gaji, tak dapat gaji kan. Kejatuhan harga biji timah pada ketika itu memberi impak yang besar pada aktiviti perlombongan khususnya kepada penduduk Sungai Lembing. Tahun 86, sebenarnya 85 dah mula jatuh ya harga biji. Harga biji jatuh. Bila jatuh 86 Oktober, Inggeris keluar daripada PCL keluar daripada Kuantan. Bila jatuh harga nak menampungkan kos perbelanjaan penduduk-penduduk Sungai Lembing dengan api bukan senang. Jadi kerajaan ambil alih sekejap dan 2 hari tutup juga. Kos untuk maintenance balik tu mungkin tinggi kot. Kan nak sedut air tu, nak apa bawah tanah ni pun mungkin dah tenggelam dia semua. Jadi kos untuk operasi balik tu. Mereka hidup mewah, macam-macam ada. Tiba-tiba tak ada. Dia suddenly 86 Oktober habis. Bukan saja tak ada, dia pindah semua sekali. Maknanya semua syarikat-syarikat tinggal kosong. Malah tanah ni dia beri kepada kerajaan negeri. Jadi apa nak buat? Kalau kita pun jadi demikian rupa, kita pun tak tahu apa nak buat. Tak sabar sehari tunggu, 2 hari tunggu, sebulan tunggu. Nak makan apa? Tentulah mereka perlu ada ikhtiar. Sedangkan kemahiran mereka adalah melombong. Dan melombong tu pun tak ada orang halang pun. Bukan ada pakar-pakar datang ni. Kerana tertutupnya PCL secara tiba-tiba. Jadi sumber pendapatan mereka tak ada. So ada pekerja ni yang dah tak dibayar gaji, tak dapat gaji kan. Ada yang kena potong gaji. Jadi diorang ni bila British tutup je Lombong ni, diorang ni masuk dalam Lombong ni dekat lubang sejuta tu. Dia ambil dekat situ dalam masa berbulan-bulan, ambil biji timah dekat kawasan tu sahaja sampai dapat jumlah biji timah dalam RM1 lah. Jadi sebenarnya diorang yang dah kerja dalam ni 2-30 tahun, diorang tahu dekat mana ada biji, dekat mana tempat yang British tak ambil lagi biji dia. Sebab dulu masa British dulu diorang kerja, diorang ada saiz maksimum untuk tiap terowong yang diorang buat ni. Sebab dia tak nak runtuh ke apa. Bila sampai saiz dia yang maksimum, walaupun ada biji dekat situ, dia akan tinggalkan biji tu. Jadi biji-biji yang diorang tinggalkan lah, diorang bekas-bekas pekerja ni ambil. Jadi diorang ambil dekat situ saja sampai jadi besar lubang tu. Kita panggil lubang RM1 lah. Sebab tu kalau kita pergi lubang sejuta, kita tengok spek dia cukup berbeza kawasan dia tu. Macam kita masuk lubang-lubang lain, terowong ni maknanya kita masuk melalui terowong saja. Terowong tu pun dia bukan gali suka-suka. Dia akan mengikut dia punya aluran biji dia lah. Tapi bila kita sampai dekat lubang sejuta tu, kita akan jumpa satu gua yang luas lah. Maknanya itu dia tak ikut spek dia lah. Maknanya janji dia dapat. Sebab mereka ni memang itulah hidup mereka. Mereka ni bidang lain dia tak tahu. Maknanya daripada kecil tu sampai besar, itulah kerja mereka. Tiba-tiba bila tutup, mereka ni nak cari apa? Nak makan apa? Jadi di antara benda yang mereka buat, yang mereka pergi baliklah ke Lombong tersebut secara illegal lah. Malam-malam mereka buat pakai lori sebagainya. Itu bidang mereka. Mereka kan tahu lah, itu sebabnya di antaranya mereka tak guna letupan, tak ada benda buat sendiri kan. Tapi benda ni dalam permintaan. Sebabnya mereka ada sebahagian mereka masih duduk sini kan. Dulu dalam Lombong biji timah bawah tanah ni, selain biji timah, diorang ada dapat tembaga, biji besi. Masa tu tembaga dengan biji besi ni harga dia lebih murah daripada biji timah. Jadi dia bukan target yang diorang cari lah. Macam biji besi, dengarnya diorang buang terus, tak ambil terus, buang terus. Sebab dulu bila Perang Dunia Kedua, bila Jepun datang ke Sungai Lembing, Jepun ni dia ambil tembaga, dia tak ambil biji timah pula. Sebab biji timah ni kalau ikutkan dulu masa British dulu, kegunaan utama dia nak buat tin makanan. Sebab dulu makanan semua dalam tin. Jadi biji timah ni dia tak berkarat, dia memang tahan karat lah. Salah satu kegunaan utama dia dulu.
Selain yang masih tinggal dengan aktiviti di lubang RM1 juta, penduduk Sungai Lembing semakin hari semakin berkurangan hingga menjadi bandar mati. Pertama dulu macam ada yang masuk Feda, ada yang meletak tu di sini, cakap betul je lah, duduk kat kampung je kan. Generasi kedua ni macam kita orang ni, itulah kerja-kerja luar kan. 10 tahun tu keadaan mereka tapi mereka tak tahu nak buat apa. Jadi masa tu Adun Sungai Lembing, Datuk Wan Abdullah, dia mencadangkan agar pindah dan memasuki Felda. Siapa yang tak ada bekerja, saya boleh bagi rancangan. Awak nak minta mana Kaboy? Pacir Timur, Bukit Sagu, Bukit Kuantan, Bukit Goh, RTP. Bukit Sagu, ada 30 keluarga pergi sana. Di Pancing, begitu juga. Di Bukit Goh, ramai di antaranya mereka ni ialah asalnya orang Sungai Lembing. Untuk hidup sebagai seorang peneroka. Ini Sungai Lembing ni daripada terlampau terkenal menjadi bandar mati. Lepas itu, barulah masuk idea yang tadi dikemukakan oleh Datuk Sofian. Masa itu dia jadi YDP MPK tentang idea The Living Museum. Nak hidupkan balik Sungai Lembing. Di sebalik kegemilangan aktiviti perlombongan bijih timah sehingga kejatuhan pasaran harga bijih timah dunia ketika itu, terdapat terowong atau dipanggil kolong yang pertama dibina untuk aktiviti perlombongan. Ia dibina oleh bukan orang Melayu ataupun bangsa Cina tanpa menggunakan bahan letupan. Orang kampung kita panggil kolong 3. Dan kalau nama yang kita dah tahu, kolong pahat. Kenapa kolong 3? Kita ada 1, 2, 3 lubang kolong. Kolong ni sebelum 1880-an, sebelum PCCM mengambil alih untuk aktiviti perlombongan di Sungai Lembing, 3 kolong ni diusahakan oleh orang Jawa. Hanya menggunakan pahat, tiada bahan letupan. Menggunakan tenaga manusia 100% untuk menghasilkan terowong seperti yang kita nampak sekarang. Kerana aktiviti itulah kampung ini dapat nama sebagai nama kolong pahat. Kolong itulah terowong, pahat itu menggunakan pahat untuk menghasilkan terowong ni. Terletak di hujung kampung lah di bandar Sungai Lembing ni. Antara kampung yang paling hujung lah, iaitu Jalan Mati di Sungai Lembing lah. Kita tak benarkan orang awam masuk sebab keadaan kolong ni sendiri yang agak berbahaya. Kita bercakap mengenai keselamatan lah. Kita takut struktur dalam ni rosak, takut batu akan runtuh kalau kita masuk dalam ni. Keistimewaannya, saya boleh katakan inilah lombong yang pertama diusahakan di Sungai Lembing. Bukan daripada masyarakat Cina, bukan daripada masyarakat Melayu, tapi masyarakat Jawa, orang Jawa di Sungai Lembing. Penempatan utama di Sungai Lembing ni sebelum Cina dan Melayu ni masuk ialah penempatan bagi orang Jawa. Yalah, kita tahu kawasan ni kaya dengan mineral lah. Kalau tengok di pekan Sungai Lembing tu sendiri, ada satu jalan tu namun jauh, Java Street. Pada masa dulu, jalan tu memang dihuni, diduduki oleh orang Jawa sahaja. Bagaimana mereka sampai di sini, wallahualam. Kalau sebelum ni Jawa, Cina dan Melayu lah. Kebanyakannya daripada Melayu lah. Kalau tengok sekarang ni, Cina di Sungai Lembing ada yang boleh bertutur Jawa. Kerancakan aktiviti perlombongan di sini digiatkan oleh pelbagai bangsa yang diterajui oleh pihak British. Namun terdapat migrasi penduduk dari seberang Laut Cina Selatan yang turut memainkan peranan penting dalam proses mencari gali bijih timah. Memang ada keturunan daripada Sarawak yang turut bekerja di sini, tapi tak ramai lah. Macam diorang ni pun antara orang yang paling rapat lah dengan pihak British masa tu. Perkampungan Sarawak ni selepas PCCM mengambil alih lah Sungai Lembing sebagai perlombongan utama di negeri Pahang ni, dipanggil sendiri oleh Pahang Consolidated Company Limited untuk datang bekerja di Lombong. Kepakaran mereka dalam keselamatan lah. Sebab kita nak meneroka Sungai Lembing ni dulu, macam Sungai Baru tu dulu, semua orang Sarawak dengan British yang masuk lah. Dahulunya PCL nak wujudkan satu pelabuhan. Tempat dia nak ekspor barang ni ataupun bijih ni ialah melalui salah satu pelabuhan di Kuantan. Di tepi Sungai Kuantan tu, itu tempat sekarang ni menara Menara 188. Tu tanah tu ialah dimiliki oleh orang Sarawak. Masa itu pengurusan PCL dia kontra lah. Maknanya PCL ambil tanah orang Sarawak di tepi Sungai Kuantan jadi pelabuhan dan dia bagi tanah di sini. Dan dalam di Sungai Lembing ni, inilah satu-satunya tanah yang ada grant, iaitu tanah orang Sarawak. Itu bermula daripada Anyun Seri ni dulu sekolah sampailah ke dekat Pangwayang. Ini semua kawasan orang Sarawak. Disebabkan geran itu, penduduk ataupun keluarga-keluarga dia datang. Macam itu Surau Dayang Diut. Dayang Diut ni nenek dia orang lah. Dulu ada ferry menyeberang di Sungai Kuantan, Sungai Pasir Kemudi tu. Masa ferry tu jatuh, kemudian bas, toki bas dia jatuh. Jadi Dayang Diut ni lah yang pergi membantu menyelamatkan toki bas. Pada masa itu toki bas ni baik dengan orang sana dan di situlah menyebabkan faktur tanah ni terus milik orang Sarawak, menjadi ingatan kepada mereka lah. Itu apa yang saya tahu lah. Mungkin ada vision lain yang diberitahu lah.
Migrasi keturunan dari negeri Sarawak ke sini mempunyai sebab yang tersendiri. Dari penempatan awal mereka di Kuantan, mereka ke Sungai Lembing, lalu memberi sumbangan yang penting terhadap sektor pelombongan biji timah yang diusahakan oleh pihak British. Itu pasal sana ada konfrontasi saya rasa lah, tak silap. Itu orang lagi kemarin, sana banyak kata bila sana. Ada yang mati masa tu. Dengar cerita lah. Itu yang nenek saya lagi. Merantau lah, nasib lah. Setelah dia tu orang pantai, orang Lumur ada. Campur kau kenal dengan orang putih tu, orang putih ni. Jadi dia dapat asisten lah. Bawah pada Tuan Sor. Jaga-jaga orang kerja. Kerja balak semua, dia jaga. Tujuan dia untuk mencari itu lah, cari pekerjaan, campur-campur dengan orang. Pada kira adik-beradik saya ada 8 orang macam dari sini lah. Dengan mak dia sekali. Kalau Sarawak, banyaklah, saya sendiri pun tak kenal. Belah mak saya, belah ayah, ramai. Mak saya orang Sungai Kubur. Ayah saya kampung Masjid Kucing. Pasal dia baik dengan Cina Kuantan. Cina Kuantan tu asal dia orang besar lah tu. Orang Ajang, orang Lembing, Rokbi semua dia kenal betul. Dia nenek saya dapat ni. Tanah ni, tanah Cina. Bagi ke nenek saya. Ada nama dah, nama dia Abdul Bakar. Menyerah. Dia bagi dia begitu. Ini barang-barang murah. Orang luar tak boleh beli. Orang yang ada kerja sini yang boleh beli. Ada tiket tembaga dia boleh beli lah. Kalau tak tiket tak boleh. Dia ada tiket. Untuk tiket tu boleh beli barang. Menyingkap bagaimana Sungai Lembing mendapat nama, terdapat pelbagai versi cerita yang disampaikan oleh penduduk asal Sungai Lembing. Yang pertama, Cina datang pada mana tak tahulah. Dia kata dia nama Lembing, atas nama Cina. Ada satu tu, Tok Tangguk datang mencari biji pakai ayok ni. Pakai dengan kuali ke apa tak tahulah, kita tak tahu bahasa tu. Yang kedua jumpa Lembing dalam sungai. Orang asli ni dia melempar kijang Kijang tu jatuh dalam sungai. Dia baling dengan Lembing lah. Jadi terpacak gitulah. Ketua orang asli tu mengatakan nama tempat ni apa tak ada nama lagi. Kita letaklah Sungai Lembing. Sebenarnya itu Sungai Kenau, bukan Sungai Lembing. Jadi disebabkan dengan Lembing itu, maka namanya Sungai Lembing. Itu sebabnya saya pun fikir, dia Sungai Lembing mana? Sungainya mana? Tak ada sungai, tak ada. Yang adanya Sungai Kenau. Disebabkan kisah kijang tadi, dia baling Lembing, maka atas cerita itulah mereka dikatakan bandar ni ialah namanya Sungai Lembing. Terdapat beberapa sungai selain daripada Sungai Kenau dan Sungai Kuantan yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Salah satu yang terdapat di sini dinamakan Sungai Jin. Sungai ini mempunyai versi kisah mistik daripada kalangan penduduk hingga dianggap sungai yang berpuaka. Sungai Jin ni saya tak tahu lah benar tu. Nak kata ada jin tak tahulah kata. Orang sendiri yang tahu nama tu. Macam dulu orang cerita tempat jin tendang. Sungai Lembing mempunyai banyak cabang dan arus sungai yang membentuk nama-namanya yang tersendiri. Salah satu nama sungai yang unik dinamakan Sungai Jin. Nama ini memberi satu anggapan di benak pemikiran yang membentuk persoalan berkaitan alam mistik di Sungai Lembing. Sungai Lembing ini terletak di lembah banjaran dua gunung yang berada di selatan dan timur Sungai Lembing, iaitu Gunung Tapis di utara dan Gunung Serundum di selatan. Untuk makluman, kita ada 17 anak sungai yang keluar daripada dua gunung ni, akan keluar dan menghala ke dua sungai utama di Sungai Lembing, iaitu Sungai Kenau dan Sungai Kuantan. Sekarang kita berada di salah satu sungai yang saya masukkan, iaitu kalau dulunya kita panggil sungai ini Sungai Baru, sekarang kita panggilnya dah dapat nama sebenarnya. Kita dah tukar nama sungai ini kepada Sungai Jin. Kenapa ditukar nama? Okey, semasa Perang Dunia Kedua, salah seorang pengarah PCCL yang mengusahakan pelombongan biji timah di Sungai Lembing. Semasa Perang Dunia Kedua dia melarikan diri bersama adiknya, Nona Baker. JVC Baker dan Nona Baker ke dalam hutan semasa Perang Dunia Kedua setelah Jepun menakluk Tanah Melayu. Mula daripada itu, beliau meninggal dalam hutan yang dipercayai di dalam hutan sini berhampiran dengan sungai ini kerana penyakit beri-beri. Adiknya Nona Baker berjaya melarikan diri keluar daripada hutan ini dan diselamatkan oleh penduduk tempatan lah, sehinggalah balik ke negara asal beliau. Dipercayai beliau meninggal dunia di dalam hutan ini pada tahun 1944 dan Nona Baker itu sendiri meninggal dunia pada tahun 1994. Sejak daripada itu, banyak pengunjung yang datang ke sini, yang terutamanya yang bermalam berkemah di sini
sering melihat kelibat Nona Baker. Wallahualam bisawab. Sejak daripada itu kita panggil sungai ni Sungai Jin. Sungai Jin ni merupakan salah satu sungai yang agak popular untuk pengunjung datanglah untuk mandi-manda disebabkan dua perkara. Satu, suasana airnya yang sejuk. Kedua, disebabkan mistik yang masih kita sama-sama untuk dipercayai. Kebanyakannya lah daripada pengunjung di sini ada mengatakan yang beliau ada melihat kelibat Nona Baker dengan berpakaian gown di kawasan sini. Wallahualam, sama-sama kita fikirkan yang pentingnya kawasan ni perlu dijaga demi alam semula jadi. Walaupun misteri Sungai Jin memberi sisi gambaran seram di Sungai Lembing, namun keindahan sungai-sungai yang terbentuk serta keindahan alam semula jadi di sini tidak menghalang destinasi ini menjadi satu tarikan dari segi aspek pelancongan. Tapi pakai Sungai Lembing sekarang ni sebenarnya sejak kerajaan ambil alih untuk tourism ni, sebelum Covid ni memang kita akui memang full orang. Kedatangan pelancong daripada luar. Sungai Lembing ni kalau kita lihat saiz dia tak besar, satu pekan kecil. Tetapi Sungai Lembing ni dia banyak aktiviti lah. Untuk mempromosikan Sungai Lembing ni memang benda yang mudahlah pada kita. Dengan kehadiran ramai pelancong, sudah tentu pelbagai kemudahan penginapan disediakan bagi menampung pelancong yang ingin bermalam di sini. Namun bagi pengusahanya, pandemik COVID-19 yang melanda dunia kini merencatkan kedatangan pelancong lalu menjejaskan pendapatan mereka. Pernah customer yang diorang kata suka sangat tempat ni sebab sunyi, dia rasa aman, dia relax je. Pelancong yang teramai kali tu tahun 2018. Ada beberapa grup superbike lah, kira motor besar kan. Diorang berkumpul-kumpul hampir 100 buah motosikal diorang. Siap bilik dah penuh. Kemah camp kita tu pun penuh juga. Siap diorang bawa kereta camping tu yang siap ada dapur semua diorang datang. Kali itulah yang paling ramai. Total hari tu saya rasa 160 lebih kot. Yang turis datang tersikit. Kali ni lah, period MCO ni memang lengang je, kosong je. Hotel tak boleh buka, turis pelancong tak boleh ke sini sana, duduk rumah. Ramai customer pun nak datang. Tapi sebab kesihatan ni, ekonomi juga, jadi tak jadi juga dia orang datang. Apa yang penting kepada kami lah, bagaimana kami boleh membantu mereka untuk bangkit semula, memulihkan semangat mereka semula untuk terus di dalam sektor pelancongan. Dan mungkin pandemik COVID ini akan terus kekal di dalam kehidupan kita lah. Tetapi kita kena sesuaikan sektor kita di dalam keadaan norma baru dengan lebih dinamik, lebih agresif. Antara aset pelancongan yang sering dikunjungi di sini ialah air terjun Pelangi yang pernah tersenarai antara air terjun yang tercantik di dunia. Juga muzium bersejarah Sungai Lembing, Jambatan Gantung Kolong Pahat, Bukit Panorama, Bukit Sunrise, serta pelbagai lagi aset yang mempunyai tarikan semula jadi dan tersendiri. Di Bandar Sungai Lembing ni telah diisytiharkan sebagai tanah warisan. Maknanya di Bandar Sungai Lembing je. Di Sungai Rimau belum lagi. Dengan kesan sejarah, keindahan panorama semula jadi serta pelbagai lokasi yang menjadi hala tuju pelancong, Sungai Lembing kini dalam proses diangkat sebagai bandar warisan bersejarah peringkat antarabangsa untuk mendapat pengiktirafan pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu atau UNESCO. Di antaranya adalah daripada segi pemuliharaan dan pembangunan bangunan, di mana kita masih lagi mengekalkan seni bina, struktur dan juga bangunan Muzium Sungai Lembing ini daripada mula diambil alih pada tahun 2001. Kita juga merancang untuk mengadakan pameran-pameran yang lebih interaktif dan juga sesuai dengan peredaran masa untuk sekarang, dan juga para pelawat juga boleh akses kami punya maklumat mengenai Muzium Sungai Lembing di laman web rasmi kami, iaitu di Facebook Muzium Sungai Lembing dan juga Instagram Muzium Sungai Lembing. Usaha pendokumentasian berkenaan sejarah bandar Sungai Lembing sedang giat dilaksanakan dalam pelbagai bentuk dan aspek sebagai pembuktian fakta serta maklumat untuk ditonjolkan. Nostalgia zaman kegemilangan Sungai Lembing akan terus menjadi kenangan yang tidak akan luput bagi penduduknya, terutama kepada bekas pekerja-pekerja Lombong yang secara langsung menitiskan keringat untuk mencipta salah satu sejarah terulung bagi Malaysia. Lembah ini saksi bisu zaman gemilang.
Sungai Lembing tidaklah lesu mencipta sejarah gilang gemilang.